Okey, salam semua, selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan lihat sambungan daripada bab 4 minggu lepas. Okey, bab 4 minggu lepas berkaitan dengan JavaScript dan minggu ni bab 5 adalah berkaitan dengan JavaScript juga. Okey, tetapi dia adalah lanjutan. Okey, so kita tengok apa yang ada di dalam ni. Okey, kita akan lihat secara umumnya ada 5 subtopik iaitu control structures, okay, selection statement, repetition statement, assignment operators dan juga increment atau decrement operators. Okay, jadi kita akan lihat yang pertama dulu iaitu control structures. Okay, control structures ni simple saja. Okay, dia dalam setiap program dia akan ada beberapa structure. Okay, jadi dekat sini kat control structure ni dia ada 3. Okay, yang pertama adalah sequence. Okay, kalau kita lihat sequence ni dia macam dalam kotak ni lah. Okay, kotak ni ya. Okay, sebentar. Okay. Maksudnya akan ada satu anak panah masuk. Ini kita punya input. Dia akan masuk. Okay, dan dia akan diproses dan akan keluar output. Okay. Jadi kalau kita lihat sequence ni dia dalam bahasa Melayu jujukan. Dan dianya akan berjujukan lah. Dia tak boleh nak ke mana-mana dah. Okay, seolah-olah macam kita ada jalan sehala. Okay, dia akan terus dan terus. Tak boleh nak patah balik, tak boleh nak belok kiri, belok kanan, tak boleh. Jadi dia adalah sehala. Okay. Structure yang kedua adalah selection. Okay, selection dia punya gambar dia macam ni. Okay, perhatikan masuk satu, dekat sini kita gunakan diamond. Okay. Dan perhatikan keluar ada 2. Okay. Keluar ni sama ada ke kanan atau ke bawah, ke kanan ke atas, ke kanan ke atas atau ke bawah, tak kisah mana-mana. Okay, janji masuk 1, keluar 2. So itu adalah selection. Okay, kalau macam tadi ni jalan sehala yang atas ni, sequence ni jalan sehala. Dekat sini seolah-olah saya dekat jalan saya jumpa simpang kiri dan kanan. Okay, jadi saya sama ada saya boleh pergi ikut anak panah. Kalau macam dalam kes ni terus atau belok kanan kan. Okay, jadi sama ada saya boleh pilih terus ataupun saya boleh belok kanan. Saya tak boleh pergi kedua-dua. Jadi selection ni dia adalah pilihan sama ada kita ke kanan atau ke bawah. Tak boleh dua-dua. Okay. Seterusnya, okay, ini adalah selection yang kedua. Yang seterusnya kita panggil repetition. Okay, repetition ni sebenarnya adalah selection. Tetapi perhatikan perbezaan dekat bawah ni. Okay, kalau satu simpang tu, dia akan patah balik ke tempat asal. Iaitu dia buat macam U-turn lah. Okay. So dekat sini repetition ni kalau dalam bahasa Melayu nama dia pengulangan. Okay. Kita akan tengok lebih lanjut nanti. Okay. Jadi basically kalau awak mahir dengan repetition dengan selection maka tak ada masalah dengan repetition. Okay, so ini adalah 3 control structure yang biasa ada di dalam programming, termasuklah dalam JavaScript. Okay. Okay. Seterusnya kita nak lihat fokus kepada selection tadi. Okay, selection statement. Okay, dekat sini kita akan fokus kepada keyword if dengan else. Okay. Okay, kita lihat tadi. Okay, gambar tadi. Dia ada masuk 1 dan keluar 2. Okay, dia akan compare the expression. Okay, bila masuk satu penyataan atau satu equation, dalam kotak ni, dalam diamond ni, dia akan compare. Okay, dia akan compare dia punya expression. Okay, bila compare, ataupun dia akan bandingkan, compare ni banding lah. Kalau penyataan tu betul, maka dia akan ikut jalan yang betul. Kalau penyataan tu salah, dia akan ikut jalan yang salah. Ikut arahan lah, dia akan ikut anak panah. Okay. So, itu yang dia buat. Okay, jadi based on the comparison, selection will be made. Okay. Macam tadi lah kan, bila dia kata, okay, penyataan ni betul. Kalau betul, nak buat apa? Pergi ke arah yang betul. Kalau penyataan ni salah, dia akan pergi ke arah yang salah. Dia ikut signboard. Macam kita lah kan, nak pergi mana-mana ikut signboard. Kalau kata Kuantan tu ke kanan, kita beloklah kanan. Kalau kita nak ke Kuantan. Okay, contoh.
Right. So dalam bentuk kod ataupun dalam bentuk programming, dia punya format ataupun dia punya cara penulisan adalah seperti ni. Mesti ada perkataan if. If ni adalah keyword. Okey, mesti ada. Lepas tu dalam kurungan condition. Condition ni adalah pernyataan ataupun dia punya statement. Dan dekat sini dia akan nilai adakah statement ni betul atau salah. Kalau betul, dia akan buat yang bawah. Okey, ini kalau statement ni betul. Okey, kalau statement ni betul, dia akan buat statement yang ni salah. Yang betul. Okey, kalau salah, dia akan skip yang ni. Kalau pernyataan dalam condition ni salah, dia akan skip yang bawah ni. Sebaliknya dia akan terus ke else. Okey, else ni maksudnya selain daripada yang atas. Maksudnya kalau atas betul, dia bawa yang ni. Tapi kalau atas ni salah, dia akan skip yang ni, buat yang ni. Okey, kalau tadi yang betul, dia akan buat yang ni. Yang ni dia tak buat lah. Okay, yang else dia dah tak buat, dia akan skip lah. Okey, ini dah dikatakan selection. Dia akan pilih mana satu statement yang dia nak buat. Statement atas ke bawah. Bergantung kepada condition. Okay, jadi keyword dia adalah if dengan else. Okey, ni dah ada dah. Okey, so kalau salah ataupun pernyataan tu tak betul, dia akan buat yang ini. Okey, ini untuk yang salah. Okey. So ini dia punya format. Macam mana dengan bentuk kod sebenar? Okey, ini contoh dia. Okey. Yang ni awak boleh cuba di dalam notepad dan awak boleh save dan lihat hasil dia. Okey. Saya ada sesuatu statement dekat sini. Variable age 20. Maksudnya, okey, ni dalam bab sebelum ni. Okey, bab JavaScript dalam minggu lepas saya dah tunjuk 20 ni dia akan simpan di dalam age. Okey. Age ni adalah variable. Jadi nilai age sekarang adalah 20. Okey, dekat bawah ni dia akan compare. If age lebih besar daripada 18. Adakah age lebih besar daripada 18? Okey, lihat atas. Adakah 20? Okey, sekarang 20. 20. Adakah 20 lebih besar daripada 18? Betul. Kan pernyataan ni betul kan? Kalau betul dia akan buat yang ni, iaitu you are above 18. Okey, dia akan buat yang ni. Okey. Apa jadi kalau pernyataan ni salah? Okey, bila dah you are above 18, yang you should go to school ni dia buat tak? Dia tak buat dah. Sebab apa? Sebab pernyataan tu betul. So dia akan skip yang else ni. Okey, andaikan kalau saya ada age ni 10, contoh. 10 adakah lebih besar dari 18? Salah kan? 10 tak, sebenarnya lebih kecil dari 18. Jadi pernyataan 10 lebih besar daripada 18 adalah salah. So bila salah, dia akan skip yang ini. You are above 18 ni di skip. Sebaliknya dia akan buat yang bawah, iaitu else ni. You should go to school. Okey. Kalau awak type yang ini, okey, dia akan keluar yang ni. Okey, jadi why is it happen? Macam saya beritahu. Iaitu age ni dah 20. Okey, 20 dia akan compare. Adakah 20 lebih besar daripada 18? Betul. So you are above 18. Dia akan buat yang ni. Okey, anda boleh cuba. Okey, awak boleh cuba tukarkan 20 ni menjadi 15 ke, 10 ke, 12 ke. Okey, boleh. Dan lihat hasilnya. Okey, kalau nilai tu di bawah 18, maka dia akan buat yang bawah ni. Okey, itu adalah untuk selection yang pertama. Okey. Seterusnya, kita nak tengok repetition. Okey, repetition kita akan menggunakan keyword while. Okey, lihat yang ni. Okey, loop ataupun repetition means repeat, pengulangan, dia berulang. Okay, therefore loop structure will execute the same command until it is completed. Okay, lihat gambar ni. Okay, saya ada satu pernyataan dekat sini, dia akan uji. Okay, kalau pernyataan ni betul, dia akan buat ke sini lah. Maknanya dia akan pergi ke sini. Ini kalau betul. Tapi selagi pernyataan ni salah, iaitu selagi tak betul pernyataan ni, dia akan ikut jalan false. Iaitu dia akan patah balik dan ulang semula. Okay, uji lagi. Salah ke betul? Okay, masih salah. Patah balik. Ulang semula. Sampailah dekat sini jadi betul. Bila jadi betul, barulah dia akan skip yang bawah ni. Dia akan pergi ke true, yang belah kanan. Okey. Seolah-olah kalau macam dalam kelas kan kita cakap, okey, selagi awak tak dapat betul, awak tak boleh balik. Jadi awak akan cubalah, sentiasa cuba. Selagi salah, awak kena cuba sampailah dapat betul. Okey, dah dapat betul, barulah tak payah cuba dah. Awak boleh balik. Okey, itu contoh dia.
format dia macam mana? Okay, format dia macam ni. Pastikan ada 3 benda. Okay, untuk repetition statement dia ada 3 benda. Yang pertama, initial value. Initial value ni nilai asal ataupun nilai awal. Saya set nilai awal ni berapa? Maknanya kalau pengulangan tu atau kalau gelung tu kita start dengan nombor berapa. Okay. Lepas tu saya ada keyword while lah, iaitu condition dia. Okay, while ni keyword dia. Dan condition ni expression yang sama macam dalam if tadi. Okay, dan keyword terakhir adalah ini, counter. Counter ni mesti ada. Kalau counter ni maksudnya penambahan nombor lah. Okay, kita nak tambah nombor tu 1 demi 1 ke, 2 ke, 5 ke, bergantung. Itu terpulang atas kita. Mungkin kita nak, kalau macam dekat pejabat pos atau bank, nombor tu dia akan tambah 1 demi 1 kan. Kita ambil nombor. Okay. Tapi kalau tempat lain, katakan 5 orang sekali masuk. Jadi counter tu akan jadi 5, 10, 15, 20. Okay. So itu adalah counter. Manakala statement ni pernyataan yang kita nak buat lah. Okay, ini format dia. Okay. So macam mana dengan kod dia? Ini dia. Okay. Okay, yang ni saya tambah sikit. Saya tambah sikit dekat atas ni document.write starting loop. Ini just nak make sure kita nampak benda ni ya. Okay. Kita nampak perkataan ni starting loop. Okey, ini adalah saya punya starting. Starting adalah count. Okey, variable count saya start dengan nombor 1. Okey. Kemudian while count sama dengan lebih kecil daripada 5. Okey, dekat sini dia akan uji adakah 1 lebih kecil daripada 5. Okey, kalau betul. Okey, kalau betul dia akan buat yang ni. Okey, dia akan buat yang ni. Okey. Oh, jadi saya tersilap lah. Okey, dekat sini. Kalau true, sini terbalik Ini salah. Okey, sekejap saya betulkan. Bukan. Sebaliknya, kalau true dia akan buat. Okey, so saya minta maaf. Ini kalau true dia akan buat. So kalau false barulah dia akan skip. Okey, ini yang betul. Maksudnya kalau selagi pernyataan ni betul, dia akan buat semula. Okey. Right. Okey. Jadi sama juga macam ni tadi. Okey, dekat sini Okey, selagi pernyataan ni betul, adakah 1 lebih kecil 5? Betul. Okey, dia akan buat yang ni. Okey, count sama dengan plus count. Okey, count dia berada di dalam ni double quote ni, maka dia akan keluarkan perkataan count. Diikuti dengan nilai count. Kalau tadi count sama dengan 1, dia akan 1. Okey. Dia akan ulang sehinggalah pernyataan ni salah. Okey, dekat sini lihat count plus plus. Maksudnya saya nak tambahkan dengan 1. Maksudnya daripada 1 tambah 1 jadi 2, tambah 2 jadi 3 sehinggalah sini menjadi false. Okey, bila false dia akan skip ni. Gelung while ni dia akan skip dan dia akan buat yang bawah iaitu loop stop. Okey. Jadi kalau awak type, awak akan dapat macam ni. Starting loop, count 1, 2, 3 dan 4 dan loop stop. Okey, starting loop yang ini. Okey, loop stop yang bawah. Okey, dan tengah-tengah ni adalah dia punya calculation. Okey, why is it happen? Okey, saya nak fokus yang dalam ni. Okey, starting loop tak apa sebab dia berada di luar while dan loop stop pun dia berada di luar while. So, tak ada masalah. Okey, starting loop saya dah ada sini, starting loop. Okey, count sama dengan 1. Okey, dekat sini dia akan uji. Adakah 1 lebih kecil dari 5? Betul, kan? 1 lebih kecil dari 5, betul. Maka dia akan buat yang ni. So, dia akan keluarkan perkataan BR. BR ni, new line. Okey. Count. Okey, count adalah yang ni. Count. Okey, ini adalah count. Sebab dia berada dalam double quote. Tambah count, ini nilai dia. Berapakah nilai count yang ni? Berapakah nilai dia? Nilai dia 1. Kan? Dia cuma uji ni. Adakah 1 lebih kecil 5? Betul. Okey, so dekat sini count masih lagi 1. Sebab tu saya dapat 1 kat sini. Okey, seterusnya count plus plus. Count plus plus ni saya tambahkan 1. Jadi nilai count sekarang akan menjadi 2. So 2, bila dah sampai sini dia akan ulang balik. Dia akan tanya balik. Adakah 2 lebih kecil dari 5? Betul. Okey, buat lagi. So count. Sekarang nilai count dah jadi 2.
Okey, 2. Tambah lagi 1, jadi 3. Okey, sekarang count 3, uji lagi. Adakah 3 lebih kecil daripada 5? Betul. Okey, so count sama dengan 3. Okey, sekarang tambah lagi 1, jadi count sama dengan 4. 4 adakah lebih kecil dari 5? Betul. Jadi count jadi 4. Okey, tambah lagi. Sekarang count menjadi 5. Okey, dekat sini adakah 5 lebih kecil daripada 5? Okey, 5 lebih kecil daripada 5 adalah salah kan? 5 sebenarnya sama dengan 5. So, kalau 5 lebih kecil daripada 5 adalah salah, maka dia akan skip yang ni. So, dia tak buat dah yang ni. Dah tak buat. Baliknya dia akan terus pergi ke yang sini. Iaitu, dia akan keluarkan perkataan loop stop. So, awak akan dapat loop stop di sini. Okey, itu yang berlaku. Okey, awak boleh tukar, okey, tukarkan count ni jadi 10 ke, okey, ataupun yang count ni menjadi 5 ke, okey. So, bila 5, sini jangan letak 5, letaklah 20 ke. Jadi, awak akan nampak hasil dia. Okey, rajin-rajinlah mencuba. Okey, seterusnya adalah assignment operator. Okey, assignment operator ni dia agak pelik sikit. Okey, tetapi jangan takut, benda tu benda yang sama je seperti yang awak dah pernah belajar sebelum ni. Okey, biasa nampak tak simbol ni? Norm tambah sama dengan 5. Okey, jangan terkejutlah kalau dalam exam dia tulis macam ni. Sebenarnya norm tambah sama dengan 5, dia sama dengan yang ni. Okey, dia sama dengan norm sama dengan norm tambah 5. Sama. Okey, dan awak akan jumpa beberapa lagi simbol macam ni. Norm tolak sama dengan 5. Norm darab sama dengan 5. Norm bahagi sama dengan 5. Dan norm peratus sama dengan 5. Okey, ingat lagi, ini bukan peratus. Sebaliknya ini adalah modulus. Dia akan cari baki. Okey. Dalam kod awak boleh tulis macam mana-mana satu cara. Cara ini boleh. Cara ini pun boleh. Dua-dua komputer faham. Okey. Okey, jom kita tengok. Kita try. Let's say norm sama dengan 10. Okey. Ini belum ada nilai lagi. Belah kiri ni dia belum ada nilai. Dia cuma penyataan. Norm tak tahu berapa. Okey, jadi dekat belah kanan ni saya nak set norm sama dengan 10. Apa yang berlaku? Okey, saya ambil contoh yang pertama. Norm tambah sama dengan 5, dia akan menjadi seperti ni. Okey, ni. Iaitu norm sama dengan norm tambah 5. Okey, norm 10 ni, dia akan dimasukkan di sini. Okey, jadi first dia akan masukkan 10 tu ke dalam norm yang merah. Bukan yang biru. Yang biru ni lain. Yang biru ni adalah jawapan kita. Jadi kita selalu selesaikan di sebelah kanan, right side. So selalu selesaikan yang di belah kanan, iaitu 10 tambah 5. Jadi nilai yang didapat ni 10 tambah 5, 15. Dia akan disimpan balik ke dalam norm yang biru ni, iaitu disimpan balik di sini. Jadi asalnya tadi norm 10. Bila saya ada pernyataan ni, norm tambah sama dengan 5, nilai norm sekarang dah jadi 10 tambah 5, iaitu 15. Bukan lagi 10 seperti yang di atas. Okey. Sama juga untuk contoh-contoh lain. Kalau awak buat norm tolak sama dengan 5, norm awak akan jadi 10 tolak 5, akan dapat 5. Okey, awak boleh type kod ni. Okey, sama je kod ni. Okey, cuma saya gunakan simbol-simbol yang berbeza lah kan. Ini untuk tambah, ini untuk tolak, ini darab, ini bahagi dan ini modulus. Okey, saya menggunakan norm sama dengan 10 dan saya gunakan 5. Okey, apa yang awak akan dapat kalau awak type dan save? Okey, awak akan dapat macam ni. Okay, norm is 15, norm is 5, norm is 50, norm is 2 dan norm is 0. Okey, kenapa? Okey, macam saya beritahu tadi lah. Okey, norm yang 15 tadi settle kan? Iaitu saya ada 10. 10 tu ditambahkan dengan 5. Jadi nilai yang asal, nilai yang baru tu disimpan balik ke dalam norm. Jadi sebab tu norm ni akan menjadi 15. Okey, yang bawah pula 10. Norm tolak sama dengan 5. Jadi norm sama dengan norm tolak 5, iaitu 10 tolak 5. Okay. Jadi 10 tolak 5, 5. So nilai 5 akan disimpan dalam norm. Lepas tu dapat 5 sini. Okay, yang ini darab sama dengan 5. Jadi 10
darab 5. Jadi nilai yang terkini iaitu 50 disimpan balik dalam norm. Okey, jadi awak akan dapat 10 darab 5, 50. Okey, bahagi pun sama. 10 bagi 5 dapat 2. 2 simpan dalam norm. Jadi awak dapat 2. Okey, last kali. 10 modulus 2. Dapat berapa? Okey, maksudnya 10 bagi 5 berapa baki dia? Okey, kita tahu kan 10 bagi 5 cukup-cukup. Tak ada baki kan? So, baki tu kosong lah. Jadi, kosong tu disimpan di dalam norm. Sebab tu awak dapat sini kosong. Okey, so itu yang berlaku. Okey, dan seterusnya last kali adalah, okey, kita dah tengok semua ni. Same operator, dan last kali adalah increment dan decrement operator. Okey, yang ni paling senang. Okey, paling senang. Okay, ini dia. Increment tadi awak dah perasan, awak dah nampak tadi dekat count plus plus. Dia ada simbol plus plus. Maksudnya dia simply add 1. Kan? Tambah je satu. Okey, kalau nilai asal 10, saya ada norm plus plus. Sekarang norm akan menjadi 11. Tambah je satu. Sama juga kalau saya ada decrement, iaitu tolak. Kan? Saya ada 10. Okey, dia akan tolak satu lah. Subtract 1. 10, norm tolak-tolak. Okey, ni pastikan norm ni huruf kecil tersilap ni. Jadi 10 tolak-tolak, maknanya 10 tolak 1, awak akan dapat 9. Okey. Awak boleh try dengan type kod ni. Simple saja. Okey. Bar norm plus plus. Sini kita akan dapat nilai norm yang terkini selepas plus plus, dan sini saya set balik norm 10, sini minus minus, dan sini saya akan dapat nombor yang terkini. Okey, kalau tak ada masalah awak akan dapat macam ni. Norm is 11 dan norm is 9. Okey, kenapa? Boleh beritahu kenapa? Okey, macam tadi lah kan, bila 10 ada plus plus tambah 1. Jadi norm sekarang akan jadi 11. So, kat sini akan jadi 11. So, norm is 11. So, awak akan dapat yang ni. Yang ni pun sama. 10 minus minus. So, norm sini jadi 9. Kan, 10 tolak 1, 9. Jadi, norm is 9. Okey, ini adalah basic JavaScript. Okey, minggu lepas kita tengok JavaScript yang paling asas. Okey, ini adalah peringkat kedua. Okey, benda ni bergunalah kalau awak nak pergi ke peringkat seterusnya. Okey, jadi itu saja untuk bab 5. Okey, harap dapat buat cubalah cuba buat ataupun type kod-kod yang ada tu dan lihat hasil dia. Okey, selamat mencuba. Bye.